Okey tak? Ada suara, ada suara. Ada suara, komen satu. Komen satu, ada suara. Ha, dekat TikTok. Ada suara tak? Tak ada, tukar mic. Okey, kalau ada suara komen satu. Ha, anda tengah tengok ni, ada tak? Ha, kan penat aku cakap tak ada suara. Ha, ada, okey good. Okey, ada. Okey, dah ada Ha, kita nak bercerita malam ni, cerita pasal adakah benar ambil garam berlebihan berisiko hidap tekanan darah tinggi? Dan berapa banyak berlebihan tu? Ni kadang-kadang dia tak berapa clear cakap berlebihan. Tak berapa banyak berlebihan kita pun tak tahu. Betul ke garam tinggi ni punca darah tinggi? Ni yang kadang-kadang saya jadi masalah kadang-kadang bila nak menasihatkan orang makan makanan asli dan sihat macam makan budu, makan cicaluk, makan tempoyak kan, makan belacan, semua bising. Ini bukan garam tinggi. Ni semua masalah lah ni. Kan? Sebab isu dia yang pertama, yes, kalau garam berlebihan kita tak nafikan kalau berlebihan sangatlah kan. Kita tak nafikan kalau garam berlebihan, yes, itu berbahaya. Apa benda berlebihan berbahaya. Kan? Gula berlebihan of course lah kan. Kalau kita bawa kereta laju sangat pun bahaya juga, samalah kan. So apa benda berlebihan memanglah memanglah bahaya, itu tak dinafikan. Tapi apa had dia? Kalau kita naik kereta pun ada had limit dia kan, ada speed limit dekat highway berapa. Kalau buat sampai 300 kat highway tu memang berlebihan lah tu. Itu kan, itu cerita kan. Jadi sebenarnya tu yang nak difahamkan, apa maksud dia ambil garam berlebihan ataupun makan garam tak boleh langsung. Orang ada darah tinggi, tak boleh langsung makan garam. Ini semua lagi benda-benda yang mitos-mitos yang nak dibetulkan balik. Dan inilah yang selalu kita dengar. Kalau cakap pasal darah tinggi, kurang garam. Darah tinggi, sebab lebih garam. Lepas tu orang yang darah tinggi dia duk kurangkan garam, darah tinggi dia tak hilang pun. Salah dia. Betul tak? Cuba kalau fikir, kalau betul lah punca darah tinggi sebab berlebihan ambil garam, saya percaya semua orang darah tinggi berpantang garam, mengurangkan garam. Termasuklah arwah ayah saya dulu. Sama, memang betul-betul jaga betul garam ni. Memang tak makan tawar semua kan. Tapi saya tengok sampai kesudah pun tak selesai masalah darah tinggi dia. Itu yang persoalan dia. Betul ke? Itu yang kita nak belajar. Okey, apakah sumber-sumber garam? Sumber garam dalam makanan kita lah. Sumber garam yang utama sebenarnya daripada garam ditambah dalam makanan. Kan? Kebanyakan yang ditambah, macam kita panggil table salt lah. Garam-garam yang kat rumah tu, garam kan. Dan juga ada dekat garam-garam ni dari sumber-sumber jadi. Jangan ingat semata-mata garam tu daripada yang tambah garam pasir kat rumah kita tu lah kan. Bukan. Kalau ikut 14.7% garam ada secara natural dalam buah-buahan, ada juga dalam air. So air memang kena ada garam. Sebab tu air RO tak bagus. Sebab air RO tak ada garam. So garam tu penting sebagai salah satu bahan untuk kesihatan kita. Sebab garam ni memainkan banyak peranan dalam metabolisme sel-sel tubuh. So jangan cakap garam tu penyakit. Betul Dan ikut kajian dekat 70% lebih garam datang daripada makanan proses. Nampak tak? Dan juga dari makanan-makanan yang dimasak di restoran. Terutamanya garam sodium daripada garam tu satu hal lah, daripada MSG. MSG juga ada sumber-sumber garam kan. Dan juga makanan proses juga banyak meletakkan MSG. Sebab tu banyakkan makanan proses tinggi garam. Tapi kadang-kadang itu yang masalah makanan proses ni pasal garam ke? Itu persoalan dia kan. Jadi kalau kita tengok yang sebenar-benarnya, kenapa timbulnya klinik kesihatan, hospital dan doktor ni bercakap garam ni punca darah tinggi? Sebab ada kajian. Saya baca kajian tu. Kajian tu dibuat dekat Malaysia. Kan? Kajian yang dibuat sendiri oleh KKM yang menunjukkan pengambilan garam kan lebih daripada 5 gram sehari meningkatkan tekanan darah. Tapi bila kita tengok detail kajian tu, kita tengok sebenarnya kajian tu tidak memisahkan kan pengambilan garam yang ditambah ataupun garam yang dah ada dalam makanan proses. Sebab kajian tu menunjukkan pengambilan makanan peserta kajian tu ialah makanan proses. Kalau kita nak tahu dalam makanan proses bukan hanya ada garam. Dalam makanan proses ada gula. Nampak tak? Dan dalam makanan proses juga ada tepung gandum. Maksudnya dalam makanan proses isu utama dia bukan garam. Isu utama dalam makanan proses ialah karbohidrat yang berlebihan. So isu tu yang nak dipahamkan.
So betul ke garam tu punca darah tinggi ataupun sebenarnya karbohidrat yang berlebihan adalah punca sebenarnya darah tinggi, iaitu tepung gandum dan gula pasir tadi. Itu yang nak difahamkan. Kalau kita faham konsep yang betul sebenarnya, itu sebenarnya punca, bukan garam. Sebab bila dibuat kajian, ini antara kajian yang menarik. Dia panggil the sodium challenge studies lah. Kan didapati orang yang mengambil lebih banyak garam, ada masa blood pressure turun. Orang yang ambil kurang garam, blood pressure naik pula. Terbalik. Jadi benda ni, macam mana pula cakap ambil garam darah naik? Sebenarnya, kajian ni graf ni kat belakang. Kajian ni menunjukkan bila kurang ambil garam, tekanan darah boleh tinggi. Bila lebih ambil garam, tekanan darah menurun. Pelik tak pelik? Pelik. Sebab tu, kita tengok keputusan kajian ni. Kalau ikut garis panduan pemakanan, USDA atau DGAC, Dietary Guideline Advisory Committee telah mencadangkan pada tahun 2016 bahawa menghadkan pengambilan garam sodium khususnya kepada 2,300 mg sehari saja untuk orang yang sihat. Dan kajian ni berdasarkan kajian-kajian Framingham, kajian-kajian nampak tak? Yang mengkaji peserta lelaki dan wanita berumur 30 hingga 64 tahun. Dan dalam Framingham Studies menunjukkan peserta yang mengalami tekanan darah normal oleh kajian, oleh kerana selama 16 tahun mereka dipantau, para peneliti mendapati bahawa peserta kajian yang menggunakan sodium yang kurang dari 2,500 mg sehari mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi. Itu yang tadi gambar graf tu. Mana dia lagi kurangkan garam, dia dapati tekanan darah dia lagi tinggi. Dan ini sebenarnya yang menjadikan pelik. Kan? Yang selama ni kita sangkakan mengurangkan garam menurunkan tekanan darah tinggi, rupanya tak tepat berdasarkan kajian ni. Maksudnya sebenarnya mengurangkan garam tu juga bahaya dan menyebabkan tekanan darah tinggi naik. Jadi betul ke selama ni kita suruh orang darah tinggi pantang garam? Tepat. Berdasarkan kajian ni tak betul. Nampak tak? Sebab tu kena tengok. Sebab tu kita kena tengok kita memang perlu mengawal tekanan darah. Kita tak nafikan pengawalan tekanan darah adalah sangat penting untuk mengelakkan komplikasi-komplikasi hypertension seperti stroke, seperti serangan jantung, seperti kerosakan buah pinggang, kerosakan saluran darah dan sebagainya. Tetapi mengurangkan garam untuk menurunkan tekanan darah adalah satu strategi yang salah. Ini berdasarkan the latest evidence, kajian yang terkini yang keluar dalam American Journal of Hypertension. So sebenarnya kaedah yang lebih selamat untuk menurunkan tekanan darah kan, adalah dengan membetulkan pemakanan, dengan mengawal pengambilan gula, dengan pengawal pengambilan jumlah pengambilan karbohidrat proses dan juga pengambilan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab itulah sebenarnya kadang kita ni jangan ambil benda tu at face value. Macam tu orang cakap garam tak boleh, garam tak boleh. Padahal sebenarnya banyak lagi yang boleh dikaji dan difahami yang lebih mendalam lah. Bila dikaji mendalam, rupanya pendapat yang mengatakan pengambilan garam menyebabkan tekanan darah tinggi adalah tidak tepat. Dalam kajian tu mengatakan bahawa pengambilan yang lebih tinggi daripada 3,700 mg sehari dan pengambilan potasium yang rendah menyebabkan potasium yang secukupnya akan membantu menurunkan tekanan darah. So isu sebenarnya berdasarkan kajian tadi menunjukkan sebenarnya isu darah tinggi berkaitan dengan kekurangan potasium. Bila berlaku ketidakseimbangan antara sodium dan potasium, itu yang menyebabkan tekanan darah naik. Sebab itu dalam menyelesaikan masalah darah tinggi, bukan pantang garam. Sebenarnya kita makan garam sesedap rasa je. Lagi satu garam je, kita memang tak boleh makan lebih pun sebab masin ni bukan satu benda yang sedap pun. Dan kita tak boleh pula terlampau kurang garam sebab makan benda tawar pun tak sedap. So cara nak makan garam yang betul ialah makan garam sesedap rasa. Kan mudah punya kerja, yang buat susah-susah nak pantang, nak makan tawar-tawar buat apa? Ada. Itu yang nak difahamkan balik. So kita kena faham konsep yang betul. Jangan salah konsep. Ini kajian dia. Badak. Sebab tu berdasarkan apa-apa yang saya sebut tadi, berdasarkan kajian yang terkini ada satu buku dia panggil The Salt Fix oleh Dr. James
di Nicolantanio. Doktor ni dah menulis satu buku yang mengatakan bahawa sebenarnya saranan untuk menghadkan pengambilan garam untuk kawal darah tinggi adalah tidak betul. Nampak tak? Sebenarnya kajian menunjukkan mengurangkan garam kurang daripada 2,300 mg sehari adalah berbahaya kepada kesihatan. Sebab kita kekurangan garam adalah benda yang sangat dangerous sebab dia mengganggu metabolisme tubuh. Dan ada juga kajian-kajian yang ditulis dalam buku ni, ada tulis mengatakan bahawa sebelum tahun 1900 pengambilan garam oleh masyarakat di dunia masa tu jauh lebih tinggi berbanding pengambilan garam masyarakat zaman sekarang, dan masyarakat zaman tu tak ada pun hypertension. Tak. Pada tahun 1500 di Europe pengambilan sehingga 40 gram sehari. Sebab apa? Sebab zaman tu tak ada peti ais. Semua makanan yang nak disimpan lama kena peram dengan garam. Contoh dia apa? Ikan kering, ikan masin, even daging pun diperang dengan garam, dipanggil bacon lah, apa dah macam-macam. Ni semua kan. Tahun 1700 lebih banyak lagi garam digunakan. Lebih kurang 70 gram sehari. Di Sweden sehingga 100 gram sehari sebab dia orang banyak mengawet makanan-makanan seperti daging, ikan, sayur dan sebagainya dikawet dengan garam ialah bahan utama untuk mengawetkan makanan. Dan sekarang pengambilan garam sekitar 7 ke 10 gram atau 5 ke 10 gram sahaja sehari. Tapi tekanan darah tinggi banyak, ramai orang kena hypertension. Maksudnya kita menyalahkan garam sebagai punca darah tinggi adalah salah. Itu nak faham tu. Pada ada question, ada soalan? Macam kat TikTok. Dengar okey suara dengar. Tanyalah soalan. Siapa yang percaya selama ni bahawa garam adalah punca darah tinggi? Sebab tu kena kaji balik. Lepas tu kita jangan ambil dia cerita macam tu, itu cerita lama sebenarnya. Kajian-kajian sekarang ni ingat, sekarang dah 2024. Era milenial macam ni, era internet ni kan. Janganlah duk cerita makan garam darah tinggi ni, alamak, ketinggalan zaman kan. Kena berubah kan. Kita bukan suruh makan garam berlebihan, kita suruh makan garam sesedap rasa dan tak perlu berpantang garam sampai tawar, tak perlu. Dan pengambilan garam yang lebih baik sebenarnya adalah pengambilan garam Himalaya ataupun garam bukit. Sebab dia lebih rendah sikit dia punya kandungan sodium dan dia lebih tinggi sikit kandungan potasium dan dia tak ada mikroplastik. Itu cerita dia. Ikut kajian pengambilan garam Himalaya atau garam bukit membantu menyeimbangkan pH, kadar asid dan alkali dalam tubuh kita. Di samping itu dia ada juga iodin sebab garam Himalaya berasal daripada laut zaman dulu. Zaman purba dulu. Laut dia panggil ancient sea. Zaman tu plastik tak ada dan air daripada laut tu ada iodin. Iodin juga penting untuk fungsi thyroid kita. Nampak tak? Of course pengambilan garam bukit juga mengandungi lebih banyak magnesium. So kalau kita nak pilih sebenarnya pengambilan garam yang lebih sihat, amalkan pengambilan garam Himalaya atau garam pink Himalaya. Jadi korek dekat banjaran Himalaya dekat Pakistan tu kan. Korek dalam tu. Itu asal dulu adalah laut yang kering. Itu yang nak difahamkan. Jadi selama ni yang kita duk sangka makan garam darah tinggi ni salah. So betul kan? Lepas tu kena ingat kesihatan tu dengan ilmu yang betul. Betul tak? Kesihatan dengan ilmu yang betul. Sebab tu saya sarankan kan, siapa yang nak belajar ilmu yang betul, join saya punya seminar. Nampak tak? Seminar saya, mana seminar aku? Mana gambar seminar aku? Ni. Alamak ni. Ni. Ni anxiety silap. Mana pula seminar aku ni? Mana seminar aku dah hilang? Alamak, tak adalah seminar. Seminar saya pada 26. Sorry. Alamak, itu betul lah. Seminar saya pada 26 Oktober. Nampak tak? Kan? 26 Oktober hari Sabtu. Betul, hari Sabtu Kita akan buat di Nilai. Di HQ DRN Marketing. InsyaAllah di Dewan Asfam. Kita akan buat pada 26 Oktober ni seminar tu. InsyaAllah kan? Ingat
Garam penting untuk terutama orang-orang yang banyak berpeluh. Orang yang rajin bersukan. Lagi bersukan, lagi kena cukup garam. Sebab kalau orang bersukan dan banyak berpeluh, lepas tu kurang makan garam, dia boleh menyebabkan masalah cramp. Otot jadi kejang. Itu yang bahaya tu, nampak tak? So, pengambilan garam secukupnya bantu mencegah masalah kekejangan otot. Okey. Pengambilan garam-garam natural yang bukit kan, yang juga sebenarnya satu panggil apa? Garam Celtic kan. Juga sangat bagus sebab dia juga membantu sebenarnya mensupply mineral lain seperti selenium, boron, magnesium, potassium dan sebagainya. Ini ada penting dia. Dan ini antara kajian yang menarik mengatakan bahawa dietary salt iaitu pengambilan garam dalam pemakanan dan potassium intake. Dan kaitannya dengan cardiovascular health. Ada kaitan dengan penyakit kardiovaskular termasuklah darah tinggi tadi dan juga sakit jantung. Dan artikel ni sebenarnya review bukti-bukti kajian yang ada di jurnal-jurnal perubatan. Dan berdasarkan artikel ni menunjukkan sebenarnya isu utama dalam darah tinggi adalah kekurangan potasium. So kalau ia ada darah tinggi, langkah untuk mengawal tekanan darah dengan lebih baik ialah pengambilan potasium yang cukup. So, apakah sumber makanan yang kaya dengan potasium? Sumber utama makanan yang kaya potasium adalah ni gambar. Nampak? Saya bukan saja letak gambar ni, nampak ni. Ini adalah sumber potasium yang baik iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab tu kena makan sayur dengan buah. Sebab tu saya rasa pendapat ada setengah doktor kat luar tu lah kan, doktor TikTok ni kan cakap tak elok makan buah lah, makan buah tinggi gula sebab kau memandang buah sebenarnya betul-betul gula. Sedang dalam buah tu macam-macam ada, antara benda yang ada dalam buah ialah potasium. So orang yang ada masalah metabolic syndrome atau insulin resistant, mereka digalakkan makan buah. Cuma tak boleh makan terlampau banyak, itu saja. Tapi jangan cakap tak boleh makan buah. Ada pula kata, oh mula-mula tak boleh makan buah, besok elok makan buah. Itu benda aku cakap ni. Tapi tu jadi balik lah kalau itu punca dia. Kan tak betul lah. Sebab ini kajian ni menunjukkan sebenarnya. Kan, ada satu kajian yang dipanggil sebagai DASH diet atau dietary advice to stop hypertension. Kajian tu juga menunjukkan pengambilan cukup sayur-sayuran dengan buah-buahan boleh stop hypertension. Bayangkan, ada hypertension, darah tinggi, penyakit yang boleh pulih. Nampak tak? Sebab tu kita kena tahu konsep dan fakta yang sebenarnya. So berpantang garam, makan benda tawar, tak makan garam langsung adalah cara strategi yang salah. Bukan setakat salah, bahaya pada kesihatan pula. Kan? Apa dah? Soalan tanya apa ni? Garam Himalaya campur limau nipis boleh detox? Alah, detox tu memanglah boleh. Tapi bukan itu tujuan dia. Kita tak cerita pasal detox malam ni, faham tak? Kan? Detox ialah proses yang normal yang berlaku dalam liver kita. Kan? Kau tak makan garam Himalaya dengan limau nipis pun detox berlaku juga kan. Isu dia bukan itu. Okey. Okey. Kita minum dulu. Kan? Okey. So kalau ada hypertension, darah tinggi, strategi yang penting untuk mengurangkan tekanan darah ialah pengambilan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber potasium, bukannya berpantang garam. Tapi janganlah melampau ambil garam dan jangan tak makan langsung. Itu saja. Makan garam mudahnya sesedap rasa. Okey. Ini ada beberapa tips untuk menurunkan tekanan darah. So, siapa ada hypertension kat luar tu, tulis satu. Nak tengok ada tak? Ada tak? Siapa ada hypertension, darah tinggi, tulis satu. Satu. Tak nampak satu lagi? Satu ada. Satu. Ini semua orang sihat buat apa kau tengok live ni? Yes, ada. Ada tulis satu. Okay, good. Okay. Tips nombor satu ialah berhenti gula. Nampak tak? So kalau ada darah tinggi, benda yang kena berhenti bukan garam, berhenti gula. Kan? Nombor dua, berhenti ambil tepung gandum halus secara berlebihan. Terutama orang yang ada masalah sensitif dengan gluten. Lagilah kena berhenti tepung gandum. Tepung gandum adalah contoh karbohidrat
proses. Okey. Okey. Elakkan pengambilan lemak jahat. Lemak jahat ni ialah lemak trans. Sumber utama lemak trans ialah makanan proses. Lemak trans juga ada dalam margarin yang dibuat daripada minyak sayuran. Kan? Lemak trans juga ada dalam creamers. So hati-hati makan creamers. Saya ada buat video pasal creamers tu tadi lepas dekat TikTok. Titi ya. Dia tengok dekat situ. Okay. Lepas tu, kalau boleh makan di rumah lah. Sebab kat luar ni kadang-kadang garam terlebih. Sebabkan kajian ini menunjukkan pengambilan makanan di luar. Asyik makan luar, asyik makan makanan proses, makan segera kan. Ini semua tinggi garam lah. Dan garam yang berlebihan tu maksudnya lebih lagi daripada kadar yang sepatutnya. Dan garam berlebihan tu ialah garam yang tanpa potasium. Tapi kalau kita makan makanan yang natural, dia datang dengan potasium. Sebab tu kita galakkan pengambilan makan sayur dan buah-buahan. Tu je kan. Lepas tu jangan lupa juga pengambilan lebih banyak serat dalam pemakanan. Kan. Kawal sodium tu bukan tak makan langsung. Kawal sodium dan tambah potasium. Baru dia balance. Okay. Lebihkan pengambilan makanan laut. Itu omega 3. Dan minum air secukupnya. Antara air yang bagus untuk kawalan darah tinggi adalah yang setengah minum ni. Air cuka apple. Sedap kan? Air cuka apple ni bila-bila masa boleh makan. Boleh makan pula. Air cuka apple ni bila-bila masa boleh minum. Kan? Macam tengah buat live aku minum. Apa ada masalah? So tak payah tanyalah. Bila masa boleh nak minum cuka apple? Bila-bila masa. Tak ada hal. Kan? Nak bagus lagi, minum cuka tu letak ni. DN72. Lagi power sebab dia antioksidan dan anti keradangan. Which is very daging, telur, ikan, ayam dan sebagainya. Itu kisah dia. So makan lebih banyak lauk dan kurangkan nasi. Dan elakkan makanan-makanan proses seperti roti, elakkan biskut, elakkan mi segera ni semua, mi kuning. Ini semua antara punca kenapa susah nak turun tekanan darah. Kan? Kita kena ikut kaedah dia panggil healthy eating pyramid berdasarkan kajian nama dia. Department of Nutrition, Harvard School of Public Health. Ini adalah kajian berdasarkan University Harvard. School of Public Health telah menyarankan bahawa pengambilan lebih banyak sayuran, kan? Pengambilan minyak sihat yang saya sebut tadi dan makanan dengan serat tinggi. Dan jangan lupa juga boleh ambil sedikit suplemen untuk menambahkan. Berarti saya dah ubah sikit healthy eating pyramid ni menjadi modal pinggan sihat Dr. Norman. Nama aku lah. Kan? Yang mana dalam pinggan kita tu 50% kena ada sayur dengan buah-buahan. Kan? Dan 5 pilih cuka apple, cuka kurma ialah pilihan anda. Faham? Okey. Okey. Ada soalan ke? Apa soalan? Bahan perisa tu spesifik ni cakap lah benda. Kalau bahan perisa tu bawang putih, kan? 4 sekawan, rempah ratus, itu tak bahaya pula. Itu bagus. Kan? MSG. Cakaplah MSG. Ada perisa kan. MSG kalau berlebihan bahaya. Sama macam gula ke? Kan? Sikit-sikit tak ada masalah. Sebab MSG ni ada dalam bentuk natural. So sikit-sikit tu normal lah. Tu jangan terlampau warak sangat macam MSG tu racun bunuh kau terus tak. Sikit-sikit tak ada hal. Janganlah terlampau warak. Tapi of course janganlah asyik makan luar. Jangan asyik makan luar, makan MSG malam-lampau. Akhirnya berlebihan. Itu saja apa benda berlebihan yang tak elok. Bukan soal benda tu saja. Sikit-sikit tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi? Nanti malah. Apa dia? Tengah bersukan boleh ke minum cuka apple? Tengah bersukan macam mana kau nak bersukan minum cuka apple? Kena berhenti bersukan dia baru minum. Kan tumpahlah cuka apple tu. Kau goyang. Minum cuka apple. Macam mana nak buat tu kan? Sebenarnya cuka apple tengah tidur tak boleh. Tengah tidur macam mana kau nak minum? Waktu lain kau nak minum suka hati lah. Tengah nak buang air kat dalam toilet pun nak minum suka hati kau lah. Kan? Tak ada apa larangan pun. Dah apa masalah soalan selalu keluar. Saya pun tak faham. Boleh. Kalau tak minum setiap hari kau nak siapa? Setiap tahun. Kau ingat hari raya ke setiap tahun? Minum cuka apple bukan hari raya. Nak setahun sekali. Ada. Setiap hari lah.
Ini cuka apple ni macam kita solat lah. Kan? Solat hari-hari. Kan bagus. Ni apa soalan ni? Ambil madu asli tekanan darah boleh naik ke? Apa pun dia ada pula. Madu asli lah ubat. Dalam Quran sebut madu tu fihi syifa'ul linnas. Dalam madu tu ada ubat untuk manusia. Ada ke kau cakap madu asli tekanan darah boleh naik? Aku naik darah dengar ni adalah. Kan? Ada. Madu tu Allah yang sebut dia sebagai ubat. Apa pula naik tekanan darah? Kan? Naik darah betul dengar orang. Betul. Kicap, sos cili, tomato tu bahaya. Pernah nampak orang mati makan kicap dengan sos cili? Janganlah warak dah tu pasal. Sikit-sikit tak apa. Tapi kau minum sampai 3 botol sehari, bahaya je. Agak-agak lah. Kan? Tu je. Faham tak? Nampak? Ni Cik Aha ni ada masalah ke? Tak faham. Aku berdawal cakap garam bukan punca darah tinggi, kau cakap tinggi garam. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Garam bukan penyakit, garam bukan bahagian berbahaya untuk kesihatan. Garam tu penting. Kalau kau tak, kau mampus, kau tak makan garam. Dengar tu. Cakap bahasa mampus baru faham ke? Kau nak mati ke tak makan garam? Garam is essential for life. Faham tak? Tak ada gula tak mati kita. Tapi tak ada garam, mampui, jangan main-main. Apa pula garam. Orang daripada awal dah start cerita garam tu tak bahaya, dia pergi tanya lagi. Dulu sekolah memang corot ke? Kan cikgu mengajar depan, kau melopong belakang tak faham. Dia kena hentak macam ni baru dia faham. Lepas tu aku bagi macam tu kan. Alamak, orang buat seminar 26 hari bulan Oktober. Link tu ada kat situ. Join lah seminar. Orang dah buat talk dah. Join. Penat kita cakap pada awal tadi kan. 26 Oktober ada seminar 3 serangkai cerita pasal hypertension. Join, belajar. Itu kena faham. Ni lagi soalan pelik-pelik kat TikTok ni kan. Minum minuman berselika batal IF tak? Dia batal puasa Ramadan je. Tak. Kau punya IF tu puasa apa? Puasa Ramadan ke? Puasa Ramadan batal je. Okey, lepas tu orang suruh join seminar. Tak adalah keluar soalan-soalan pelik-pelik macam tu kan. Soalan-soalan kejahilan tu. Ternyata kan. Tu masalah dia. Kan? Nampak tak? Takut bahaya sebab lain. Apa benda aku merepek kan? Kan saya dah ajar tadi cara makan. Ni anak belakang saya dah tunjuk. Cara makan dah ada kat belakang tu. Kau sibuk bahaya. Tak habis-habis bahaya. Ni mesti anxiety. Kan? Orang yang selalu menggunakan makna bahaya tak? Join seminar anxiety saya 25 bulan besok lusa Jumaat ni kita buat webinar anxiety. Nampak tak? Aduh, RM20 sahaja webinar. Tengok kat rumah. Tak payah keluar rumah, boleh join. Belajar pasal anxiety. Sebab orang anxiety ni juga boleh mengalami masalah hypertension. Kan? Sebenarnya hypertension juga boleh disebabkan faktor lain. Dan faktor yang paling common yang saya tengok lah berdasarkan pengalaman saya, kan saya tengok ramai orang yang ada anxiety, ada hypertension. Dan orang ni semua dia asyik bahaya tak. Sebab dia risau kan, Dia risau, dia fikir bahaya. Dalam dunia tak ada benda lain, semua bahaya. Salah. Itu masalah dia, sebab tu kena belajar. Dan dia berpunca daripada pemakanan yang salah. Sebab tu kena belajar. Okey. Some of the comment in this live were filtered to protect the community's experience. Nasib kau lah kan. Itu TikTok. Okay. Sebab tu ikut kaedah pemakanan ni mudah. Nisbah, portion ni lebih kurang macam tu. Dalam pemakanan setiap kali kita makan, walaupun sarapan, mesti ada sayur dan buah-buahan. Walaupun makan nasi lemak. Kan? Lepas tu, jangan lupa lebihkan lauk berbanding nasi. So kalau makan nasi lemak tu, pagi-pagi tu, lebihkanlah telur dia. Telur goreng 3 biji ke. Kan? Letak ayam rendang ke. Lagi sedap. Letak apa, sambal kerang ke. Kan senang nak hidup tu. Kan? Janganlah duk baca benda-benda yang kecil-kecil ni. Garam sikit-sikit tu. Garam bahaya tak habis-habis. Jadi
atau benda pun tak makan. Itu masalah dia. So jangan meletakkan negativity pada solution. Nanti tak selesai masalah. Okey. Dan orang tanya juga tadi kan, apa suplemen-suplemen yang boleh kita amalkan secara umum je lah untuk orang ada masalah hypertension. Yang satu suplemen yang bagus diamalkan adalah multivitamin. Senang, ambil multivitamin. Sekali sehari je. Ataupun kalau nak makan 2 kali sehari pun boleh. Tak masalah. Ambil juga minerals macam magnesium, kalsium, zinc, selenium atau ambil multi-mineral. Yang mana suplemen tu ada semua mineral dalam dia. Mudah juga. Dan jangan lupa ambil vitamin C. Yang bagusnya 1000 mg 2 kali sehari. Ambil vitamin E 400 IU atau 100 mg sehari. Pengambilan vitamin D3 yang bagus dicampurkan K2. D3 dan K2. Pengambilan minyak ikan, fish oil 2 kali sehari, kurkumin, kurkumin adalah ekstrak kunyit. Pengambilan habatus sauda pun bagus, pengambilan coenzyme Q10 kalau orang yang makan ubat anti kolesterol banyak sangat, lama sangat. Dan suplemen seperti N-acetylcysteine dan herba-herba yang bagus seperti teh hijau. Teh hijau bagus. Stevia. Lepas tu dalam saya punya cuka apple ada stevia. Ginseng. Bawang putih, garlic. Peppermint, blueberry, rosemary dan thyme. Ini antara herbs yang bagus. Termasuk juga herbs seperti ashwagandha pun bagus juga. Kan? Ini juga antara benda yang bagus. Seperti apa lagi? Ginseng. Sebutlah ginseng. Okay lah, contohlah. Kalau Malaysia ni, tongkat ali pun bagus. Itu antara benda yang boleh kita amalkan sebagai suplemen untuk membantu masalah tekanan darah tinggi. Itu je lah secara umum dia. Kan? Kita bercerita. Topik kita hari ni bercerita pasal masalah betul ke garam jadi punca? Jawapannya adalah tak betul. Faham tak? So, selama ni yang you dah ada hypertension, takut garam ialah mitos karut sahaja kan. Tak betul pun. Kita tak takut benda yang tak betul. Sebab tu tak selesai masalah hypertension sampai sekarang. Dan orang yang duk makan ubat hospital pun tak berhenti-henti dia punya darah. Nak naik makan naik dari 1 ubat, naik 2 ubat, naik 3 ubat. Lalas, apa dapat? Rosak buah pinggang. Sebab tu jangan hanya hentam makan ubat. Kena belajar ilmu pemakanan. Kalau ada darah tinggi, betulkan dengan pemakanan cara yang paling selamat untuk kita tak mendapat komplikasi darah tinggi daripada penyakit tu dan daripada pengambilan ubat yang berlebihan. Nampak tak? Itu nak faham. Jangan lupa yang cakap ni doktor. Kan? Doktor ni dia belajar pasal ubat-ubatan. Kita pun tahu. Nampak tak? So yang takut-takut bahaya Encik Aha tadi, lebih takutlah kau pada ubat tu kalau ambil lebih-lebihan. Jangan takut makan cukai apple lah. Takut makan sos lah. Kicap lah sikit-sikit tak ada hal lah. Apa dah hal kan? Sikit-sikit tak ada hal lah. Takkan kau makan sebotol sos hari. Itu kan? Okey. Ada soalan lagi? Okey, sila. Apa soalan dia? Iyalah, garam baik. Kan, potasium dalam pisang tu kira garam. Yes, of course lah. Semua dia panggil bukan garam, dia panggil mineral. Kan? Tapi dalam bahasa Melayu kita bagi garam galian. Apa dah? Minerals lah. So potasium adalah salah satu contoh minerals. So tapi potasium yang secukupnya adalah penting untuk kawalan tekanan darah. So orang ada hypertension, ada darah tinggi, sepatutnya makan pisang. Tak? Bukan takut makan pisang. Itu cerita dia. Sebab tu ilmu kena betul. Kalau tak betul, rugi. Pisang tu sedap. Kan? Tak makan pisang konon. Alah, nyampah tengok kan. Tak payah. Orang diabetes pun boleh makan pisang. Buah-buahan semua ada potasium lah. Cuma adalah setengah buah lebih tinggi daripada yang lain. Itu saja kan. Tapi semua buah ada potasium. So, cara yang paling senang, amalkan buah setiap hari dan setiap kali makan. Susah ke? Nak tahu lebih lanjut, dapatkan buku saya depan ni. Nampak buku dulu depan ni. Panduan memulihkan diabetes, obesiti dan hipertensi dengan pemakanan. Yang ni saya ada bab-bab dia. Dalam satu bab tu saya tulis khas dalam tu tentang isu garam ni. So baca buku saya ni. Sebab tu kalau nak menuntut ilmu kena serius. Kita kalau pergi sekolah dulu pun. Kita pergi sekolah, walaupun belajar dengan cikgu kat sekolah, masih ada buku teks. Sebab tujuannya nak merujuk atau buat rujukan. Samalah dalam nak belajar ilmu kesihatan.
So kalau nak belajar ilmu kesihatan, bukan hanya dengar live, pergi seminar ke, dengan ceramah ke, dengan webinar ke kan, pergi conference. Tak cukup, kita kena ada rujukan kita. Kita kena ada buku untuk kita rujuk bila kita lupa balik. Sebab tu kena beli buku ni sebagai sumber rujukan kita. Sebab dalam buku lebih mudah lah kita nak tulis. Dia punya rujukan kepada jurnal-jurnal perubatan tu. So siapa yang belum beli buku ni, dapatkan cepat buku saya ni. Harga murah je. Sangat murah berbanding kena operate heart attack. Sangat murah berbanding kalau kena stroke. Sangat murah kalau kena rosak buah pinggang. Kan? Berapakah nilai buah pinggang anda? Sebelum saya jawab harga buku ni, saya nak tanya, berapakah nilai buah pinggang anda? Berapakah nilai mata anda? Berapakah nilai jantung anda, otak anda dan kesihatan anda? So jangan berkira-kira bila tentang benda yang tak ada nilai. Tapi nilai buku ni cuma 100 sahaja. So kalau anda letakkan nilai kesihatan anda lebih rendah pada 100, tak payah beli. Tak payah beli. Besok kau sakit, kau tanggung lah. Tapi kalau anda letakkan nilai kesihatan anda, buah pinggang anda, mata anda kan, jantung anda, lebih tinggi pada 100, beli. Itu adalah pilihan anda. Jangan besok dah kena rosak buah pinggang baru sibuk. Betul? Cikedi boleh makan tak? Cikedi boleh makan tak? Cikedi boleh baik tak? Allah, aku pening tu nak jawab. Sebab tu dalam konsep yang betul dalam nutrition medicine ni, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Sebab nak mengubat ni susah. Susah. Ni janganlah ada macam setengah orang tu, doktor boleh garanti ke mak saya ni baik? Kalau tak pun saya bawa keluar. Kalau kau nak garanti, kau duduk lah hospital tu, tak payahlah jumpa aku. Kan? Mana ada orang boleh garanti? macam nak beli kereta. Saya beli kereta Mercedes ni, boleh garanti tak saya tak accident? Saya ingat tak ada siapa pun jual Mercedes ke BM ke apa ke kereta Proton pun lah dia garanti orang beli kereta dia tak accident. Mana ada? Janganlah minta garanti benda yang tak boleh bagi garanti. Ada minta garanti. Okey, ada satu soalan lagi. Encik Aha ni suka betul tanya soalan kat TikTok eh. Pisang goreng ada had limit tak makan? Yes, had limit dia kenyang je. Dah kenyang berhenti apa susah? Han, asal kalau saya cakap 2 biji, makan 3 biji apa jadi? Mati. Tak adalah, alamak. Kan, benda ni ialah gaya hidup, lifestyle. Macam ni, makan nasi, berapa biji nasi boleh makan? Allah, macam mana nak jawab? Makan kenyang berhenti lah. Apa susah? Macam tu lah. Makan kau pisang macam tu. Tapi boleh ke makan sebesit? Tak boleh. Sebab tu tak payah letak limit. Dia akan berhenti sendiri. Han? Macam saya cakap kan, kereta kancil saya boleh lari ke 300? Kalau kereta kancil saya lari 300, tak bahaya. Memanglah bahaya, tapi boleh ke sampai 300? Tak boleh macam tu lah. Mana boleh pakai kereta kancil sampai 300? Tak ada lah. Macam tak payah soalan dia dulu lah kan. You tak akan sampai that limit. Lepas tu you makan kau pisang, you tak akan melebihi limit dia. Sebab limit dia sebelum you nak melebihi, you dah kenyang lah. Tak sempat lebih limit dah kenyang. So tak payah tanya lah pasal limit. Nah itu dia Okey. Macam mana? Berapa kali limit minum air cuka apple? 3 tong. Kau 1 tong pun tak habis. Satu jug kenyang pun dah tak tahan lah. Boleh 3 tong. Itulah maksud dia. Tak payah tanya lah. Limit tu susah nak capai dia punya limit. Tak payah risau. Okey. Okey. Ramai yang berminat bertanya soalan ni. Ada soalan lagi? Sila. Moringa baik untuk darah tinggi. Baik. Syarat dia kena berhenti gula. Kalau kau bedal gula, roti canai, makan proses, makan biskut, makan apa benda semua merepek, lepas tu nak makan moringa, tak elan. Minta maaf lah. Tak boleh. Faham tak? Sebab tu apa-apa suplemen ni sebagai supportif pada membetulkan pemakanan. Senang cakap, apa-apalah kan, suplemen ialah solat sunat. Membetulkan pemakanan ialah solat wajib. Selesai yang wajib, boleh top up dengan yang sunat. Tapi kalau buat sunat, sembahyang sunat, contohnya buat sembahyang tahajud, tapi tak sembahyang isyak, baik tak bayar, baik kau tidur. Faham tak? Tak kena cara dia tu. Macam tu lah. Kau ambil moringa. Lepas tu kau bantai makan roti canai, makan roti, makan teh tarik, makan gula tinggi, makan coconut shake, makan aiskrim. Memang tak ada lah baik. Sebab tu asas kena betulkan dulu. Top up dengan moringa. Bagus. Itu kisah dia. Konsep kena faham.
Okey, ada lagi soalan? Suplemen spirulina pun boleh, tak ada masalah. Apa-apa suplemen pun bagus. Spirulina tu antara suplemen yang sangat powerful, sangat baik. Ada setengah panggil sebagai superfood. Dia tak panggil suplemen pun. Is almost complete. Tapi kalau kau bantai spirulina 3 tong pun tapi duk makan lagi dia tarik Odishanai, tak berhenti gula, tak berhenti trans fat, tak jalan. Itu cerita dia. Sebab tu kena faham asas membetulkan pemakanan. Itu sebab tu kena belajar. Sebab tu join seminar kita, baca buku ni, fahamkan betul konsep. Ada lah, faham tak? Tapi jangan kata sebulan sekali akhirnya jadi 3 kali sehari. Tak betul lah. Itu maksud dia. So, tak payah cuba benda yang tak elok. Kan? Maksudnya ada kata, kalau saya isap 1 pam rokok, kena kanser? Of course lah tak kena. Kan? Tapi adakah tabiat tu elok? Tak elok. Itu tinggalkanlah benda yang tak elok. Itu je. Kan? Okey. Bukan setakat pelupa, mati pucuk pun juga. Kan? Mati pucuk, reput tulang, jadi pelupa, sakit-sakit otot, otot boleh hancur. Kan? Rosak buah pinggang. Nampak dah. Apa dah dapat makan ubat begitu? Kan? Sebab matlamat kita makan ubat untuk sihat. Tapi kalau kau makan ubat dapat banyak penyakit, tak payah. Sebab tu cari penyelesaian yang betul. Sebab tu dalam masalah kolesterol dan sakit jantung, isu dia bukan kolesterol, isu dia keradangan. So betulkan keradangan dengan membetulkan pemakanan dan gaya hidup sihat. Tak ada penyelesaian. Satu dunia ni dah makan ubat kolesterol. Adakah kadar sakit jantung menurun? Sebab tu kena berfikiran kritis. Jangan lurus sahaja. Kena berfikir. Sebab tu dalam Al-Quran banyak Allah menyarankan manusia supaya berfikir. Afala ta'qilun. Adakah kamu tidak berfikir? Fikirkanlah. InsyaAllah. Kan? Okey. Okay, ada soalan lagi? Tak ada dah. Alhamdulillah. Aku pun dah penat ni. Tak apalah, kita jumpa kat seminar nanti. Webinar hari Jumaat ni. Join. Masih ada beberapa tempat kosong lagi. InsyaAllah. Kan, join webinar kita. Dapatkan link yang kita bagikan itu. Kan? Lepas tu jangan lupa 26 minggu depan satu lagi. Kita akan buat mega seminar 3 serangkai. Yang mana kita akan bercerita pasal masalah 3 serangkai oleh 2 speaker. Dua-dua ni bapak dia sama. Mak dia pun sama. Itu adik saya, Dr. Noraida. Kan? Dan saya juga berdua akan bercakap. Tentang dia akan bercakap tentang kaitan antara 3 serangkai dan IF puasa. Dan saya akan bercakap yang seterusnya tentang pemakanan dan juga 3 serangkai. So kita akan sama-sama belajar. Kan? Kita bukan hanya daripada saya je. Kita kena belajar secara betul daripada pelbagai orang. Saya tak menyuruh orang taksub pada saya. Tak. Kan? Bukan semua dia terbaik. Saya ada group of doctors yang menjadi student saya yang mana you boleh belajar daripada orang. InsyaAllah akan datang kita akan rujuk pada semua doktor-doktor ni kan untuk merawat. Bukan semua dia nak buat susah lah. Itu cerita dia kan. Sebab tu ada soalan lagi? Alamak, baru nak bebel. Oh ya. Kan darah tinggi boleh ambil ubat dalam masa makanan sihat. Kita minum dulu. Yes, sebenarnya untuk permulaan. Orang ada darah tinggi, janganlah berhenti ubat terus. Betulkan pemakanan anda. Tapi kalau ubat kau banyak sangat sampai 5 jenis, itu kena dapatkan nasihat. Saya rasa tak ada keperluan untuk makan sampai 5 jenis ubat darah tinggi. Kan cukup satu, paling banyak pun 2. Itu saja kan. Makan dulu ubat tu, betulkan pemakanan, betulkan gaya hidup, ambil secukupnya potasium dalam pemakanan, amalkan minuman sihat seperti minum cuka apple, minum air limau dan sebagainya. Bila you punya BP dah mula stabil, kita boleh buat trial stop. Trial stop ubat tu dulu dalam 2 minggu ke. Kalau tengok sepanjang stop ubat tu masih lagi maintain BP yang stable dan normal, mana you dah boleh berhenti ubat. Itu cara dia. Bukan main hentam berhenti hari ni. Tak boleh. Sebab kadang-kadang badan punya sistem belum pulih lagi. Tak? Ubat tu macam dia surprise, macam dia tekan spring dia. You lepas spring melantun ke atas. Tak boleh. Lepas tu betulkan dulu. Betulkan sistem kita dulu. Lepas tu baru boleh berhenti. Tapi kena bermatlamat untuk berhenti. Sebab makan ubat selama-lamanya sampai mati ni tak bagus. Ada kesan sampingan dia.
Itu yang kena faham. Okey. Ada tak doktor tulis mengenai mitos pemakanan ni? Kau dah belilah buku ni. Nampak? Bacalah buku ni. Penat aku tulis komen tebal amat tebal tu. Baca buku ni. Cuma dia bukan soal mitos, you kena faham konsep pemakanan yang betul. Baru you nampak mana yang mitos. Kan? Sebab dia bila kita faham konsep pemakanan betul, baru tahu mana yang tak betul. Kadang ada orang banyak bercakap dia maha guru kat TikTok dan tanpa ada asas ilmu yang betul. Jadi bunyinya kalakal, kadang katun. Kejap cakap stevia tak elok. Kejap cakap makan buah tak elok. Apa-apa pun cakap. Sebab tu dia tak ada asas yang betul. Dan baru-baru ni dekat satu radio Sinar FM orang cakap pasal stevia. Dah semua kalau Allah baru dapat satu maklumat dah goyang. Apalah sebab tu saya dah tulis pasal stevia dalam buku saya tu. Baca buku, orang dah lama dah tulis pasal stevia. Kan? Apa cakap pasal. Tak lama lagi saya akan keluarkan special buku stevia insya-Allah. Kau yang sibuk dengan stevia kau baca buku saya tu. Semua komplit dalam tu kan. Ini tak ada. Semantang ada seorang yang cakap terus dah goyang. Ada dulu ingat berapa bulan 2 tahun lepas sebentar kan. Cakap stevia yang original color coklat. Lah, itu percaya tu. Punyalah macam kita ni goyah sangat. Nampak sangat ilmu tu terlampau nipis. Satu statement terus goyang. Boleh. Sebab tu kena mantapkan ilmu dengan belajar secara berulang-ulang. Baru faham pasal dia. Benar-benar membebel ni kan cukup lah. Waktu pun dah time. Itu saja. Kan? Sangat special malam ni. Kita buat live. Seorang-seorang aja kan. Cerita tentang masalah hypertension. InsyaAllah kan. Ikut model pingat sihat ni. InsyaAllah kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berurusan. InsyaAllah dengan cara itulah sebenarnya kita akan dapat selesaikan masalah kesihatan kita dengan belajar ilmu yang betul. Sebab tu join seminar kita, join webinar kita, join conference kita, baca buku ni, join geng sihat Dr. Norman. Boleh join geng sihat dan duduk dalam grup kelompok yang bercakap tentang pemakanan sihat. Barulah kita dapat ilmu yang lebih mantap. Dan ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul. Saya sudahi live saya pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao cincau. Jumpa lagi.